Boleh dengar tak? Sekejap. Boleh Doktor. Scan lagi tak apa, sekejap lagi saya buka balik untuk scan. Okay. Okay, sekarang boleh nampak skrin saya. You am online learning. Boleh. Okay, okay. Boleh. Jadi ada apa, saya yang ini anda dah tengok selalu. Yang ni lah ada apa perubahan besar juga kat sini. Course assessment ni hari tu saya buat separate kan. Saya buat role play, presentation, lepas tu dengan yang 2 task GBA dengan AA. Sekarang ni saya masukkan semua dalam PDF lah. Apa daripada presentation, role play sampailah ke course reflection. InsyaAllah semua bahan dah ada dan yang saya boleh translate, saya translate. Jadi tengoklah kalau ada kalau ada apa, tak ada kat atas, dekat bawah lah translation. Jadi saya kalau sempat nanti kita go through sekejap. Sebab hari ni kita nak cover agak banyak lah topik. Okay. Dan hari ni tak ada presentation atau role play. So it's all kita buat lecture dan ada activity. Sekejap lagi yang kita main dengan statistik sikit. Okay. Bahan berdasarkan bahan dan kita buat breakout room lah kalau apa lebih sesuai. Okay. Ini ialah data untuk case study sebab ada satu case study yang memang saya bagi data dalam bentuk SPSS ataupun file tu dalam bentuk SPSS ataupun dalam bentuk Excel. Jadi boleh pilih lah. Okay. Dia berat sikit. Tadi saya dah bagi link Dropbox juga dalam WhatsApp yang pagi tadi. Jadi dia ada 2 lah. So siapa yang guna SPSS boleh guna yang file quizdata.sav ni. Itu file SPSS. Okay, tadi saya tengah minta email. Jadi siapa yang masih belum bagi email, siapa yang belum ada. Siapa yang dah ada tak payah isilah sebab yang apa, kalau dia dah tak ada problem dengan SPSS yang dia dah ada dalam laptop ataupun komputer, tak payah download ataupun tak perlu bagi email lah. Unless kalau nak simpanan boleh lah. Okay. Yang saya akan ada letak instruction lah dalam email tu. Nanti lepas kelas lah saya akan copy semua email, saya akan masukkan dan saya akan hantar terus. It's not going to take long. Okay, cuma download tu semua dia ada arahan. Kalau boleh download dengan 64 bit. Nanti dia ada arahan juga 64 bit dulu. Instead of 32. 32 selalunya tak boleh. Saya dah cuba banyak kali, selalu pelajar ada masalah dengan 32. Cuba dengan 64. Tapi tengok komputer lah. Hopefully komputer majority 64. Okay. Kalau tak ada juga, kita ada alternatif lah. Boleh dapatkan. Boleh dapatkan. Nanti PM to PM boleh dapatkan di mana. Okay. Itu data untuk case study. Kemudian dalam ada beberapa samples lah untuk yang apa pelajar-pelajar lepas. Cuma untuk GBA ni mereka buat dua-dua. Oh, unexpected. Okay. Mereka buat dua-dua. Ini ada yang .pptx dan semua ni tugasan lah, tugasan pelajar ya. Okay. Ada 2 semester kot dalam ni. Jadi ada setengah YouTube yang dalam file assessment specifications atau plan tu saya ada bagi YouTube link, yang tu saya tak isi lah, yang ni saya letak hanya sekadar dokumentasi mereka. Jadi boleh tengoklah kadang-kadang ada video dalam PowerPoint, especially yang PowerPoint tu ada video. Okay, jadi boleh tengok, boleh download dan nak dapat idea lah. It doesn't mean that apa boleh kena copy ataupun tiru sebiji-sebiji. Those are just some examples untuk bagi idea. Kalau tapi hari tu saya tengok apa yang buat quiz wizard, Kahoot mungkin kurangkan Kahoot sebab saya rasa Kahoot hanya untuk ABCD dan dia tak berapa nak fully utilize the objective punya soalan. Okay. Sebab objektif okay, MCQ memang one of the types is MCQ lah, nikah pilihan. Nikah pilihan, tetapi ada juga yang juga yang apa? Yang pelbagai lagi jenis objektif, soalan objektif yang kita boleh masukkan. Okay. Dia lebih kepada game. Okay. Kahoot is normal. Apa? Kalau boleh kita
kita cari alternatif lain lah yang sebab anda nak guna juga kan. Dan it's not individual, it's a group work. Jadi kalau boleh dapatkan satu idea yang boleh guna face to face, boleh guna online. It's gonna be better lah kalau macam tu. Okay, ini contoh ya, contoh samples. Saya pun dah bagi rasanya dalam bentuk Dropbox link. Boleh download lah. Kalau yang tak boleh buka online learning, berat. Okay, ni submission lah. Ni ialah Padlet. Siapa yang dah present, tolong upload yang terbaru, terkini lah. Okay, kalau perlu post 2-3 kali untuk satu group yang sama, just make sure you name your post tu proper lah, group berapa dan apa post tu tersebut. Okay, supaya untuk rujukan bersama. Okay, assignment, case study ni semua. Okay, ini assignment ada semula, ada deadline dia semua ada dalam PDF ni dan juga ada dalam ni juga. Okay, online quiz jangan risau, ini hanya link tapi belum ada link yang betul, dia hanya link kepada kelas marker. Siapa nak tengok kelas marker ke boleh lah. Okay, so ini akan diberilah pada hari 6 hari bulan Disember. Itu plannya lah, jadi tentatif. Sebab plan hari 6 hari bulan Disember tu hari Isnin, masih lagi hari kelas. Okay, jadi yang tu waktu tu dah minggu peperiksaan tak salah. So saya kita cuba, kalau perlu kita tolak, kita plus minus lah kalau lambat seminggu, awal seminggu, tapi tak boleh lambat sangat sebab 26 hari bulan saya transmit markah. Okay, cepat ya, sekarang dah hujung bulan Oktober. Okay, ini GBA AA ni. Dan hari tu ada yang tanya kenapa saya bagi saya share yang kosong, perasan tak? Saya share folder kosong. Okay, folder tersebut kita punya, ini Gmail kita ya, Gmail Assessment in Learning. Assessment in Learning kita ada Gmail. Okay, kalau perasan saya ada, ini sebab untuk GBA dengan AA anda perlu juga peer assess, maksudnya menilai atau mentaksir rakan grup-grup lain lah. Jadi untuk kawan-kawan boleh akses, jadi masukkan dalam ni, jadi kawan boleh akses ikut grup mana yang mereka perlu access lah. Okay, ni kosong lah, memang kosong. Okay, dan saya minta email hari tu, yang hanya boleh letak bahan ialah saya share dengan owner dia lah, siapa BM1. Okay, ada juga ini ialah grup-grup BM1 dan sebagainya. Okay, jadi hanya mereka saja boleh masukkan bahan lah, yang lain boleh tengok saja. Okay, jadi supaya anda kita kata tak terkacau lah grup folder orang lain. Okay. Okay, semua reply, saya tak perasan chatting dia je. Kenapa dia tak? Okay, Fahani, okay, don't worry, saya upload. Kadang-kadang dia terbaca yang awal kan. Okay, so ini ialah ada berapa? Ada dalam 13 grup untuk pilih lah. Jadi anda akan pilih 4. Saya dah nyatakan juga grup mana akan assess game group mana. Tapi ini sekali lah, GBA dengan AA sekali, letak sekali. Dan hopefully letak ikut letak ikut folder lah. Ini GBA, ini AA. GBA tu game based assessment, AA tu alternatif. Game based tu lebih kepada soalan objektif. Okay, dulu masa yang lepas-lepas saya campur sekali subjektif dengan objektif dalam GBA. Tapi sekarang kita dah ke arah alternative assessment. Alternative assessment ni tak hanya tentang soalan sajalah. Dia boleh ada berbentuk kerja kursus, boleh berbentuk role play. Jadi anda perlu design lah benda tu dan hopefully ada rubrik. Sama macam yang saya bagi course assessment tu, macam tu lah yang saya cadang lah. Untuk ini learning outcome apa, hasil pembelajaran apa, standard apa kan kalau dalam di SKP dan sebagainya. Jadi yang tu saya dah letakkan list secara menyeluruh lah. Berapa kali dah repair dan sebagainya. Yang tu saya rasa yang final lah insyaAllah. Okay. Yang ni boleh tanya berterusan, jika ada soalan boleh PM dalam group atau PM tepi juga. Okay, itu pasal assessment lah dan pasal apa yang ada dalam kita punya online learning lah yang terbaru. Jadi dia punya assessment atas tau, jangan cek kat bawah pula sebab saya letak atas lah, senang tak payah scroll bawah-bawah kan. Yang ni nota lah dan akan ada 2-3 lagi. Okay, masih tambah baik dan sebagainya. Okay. So hari ni seperti yang kita janjikan, kita nak lecture sikit based on apa yang group 2 dengan group 3 dah present. Okay.
mereka present dua minggu lepas lah, 2 minggu lah juga kan, presentation untuk group ni, hanya untuk cover satu topik ni. Uses, purposes and types of assessment. Basically keseluruhan lah, apa tujuan, apa kegunaan. Okay, dan kadang-kadang beberapa different types of assessment, jenis-jenis pentaksiran ataupun ujian berbeza untuk tujuan berbeza. Okay, dan digunakan berbeza. Ada yang kita guna multiple purposes, kan? MUET untuk masuk universiti, untuk naik pangkat, untuk apa lagi? untuk pergi belajar luar negara ada? Tak ada kot. Luar negara tak pakai MUET lah, pakai IELTS, pakai TOEFL dan sebagainya, ataupun pakai yang universiti tertentu pakai. Tak tahu lah, nanti tanya yang pernah belajar undergrad kat overseas, dia orang guna MUET tak? So itu kegunaan dia lah, sama ada kita gunakan untuk apa. Okay, ataupun apa lagi? Dah tengok kan soalan apa, beberapa contoh jugalah saya bagi video. Itu video santai-santai je, ada yang video panjang, ada yang video pendek. Jadi yang panjang tu saya ambil yang Daily Motion tu, ambil yang tertentu je lah, hanya untuk tengok kepelbagaian. Yang first kali tu dia punya audio memang bad sikit, tapi that's the best clips lah tentang very mentally disturbed. Dia punya kesejahteraan mental tu problem kan. He's not a pilot, dia cabin chief. Dia bekerja lah dalam as a pilot jugalah. So he did something yang which is wrong lah. Kenapa kita hire orang macam tu lah, kenapa kita lantik dia kan. Sekarang ni dah boleh fly, dah boleh keluar negara dan sebagainya. So we want to be aware of our pilot lah. Pilot ni okay ke tak ni nak fly kita across the go places and stuff. So itu pun salah satu, kita ada test jugalah untuk test pilot dan sebagainya. Okay, basically benda yang sama group 3 dengan group 2 dah bincang. Jadi benda yang kita boleh push, zoom, ataupun ada soalan burning questions boleh tanya dan kita akan zoom in. Yang lain tu kita akan go through fast. Okay, so selalunya kita cakap, kita buat, okay, ada yang standard ataupun ada yang memang large scale, berskala besar, yang selalunya ada federal ataupun kita lembaga peperiksaan yang akan kawal, akan monitor, akan make sure quality control dan sebagainya. Dan sekarang ni disebabkan dah ada isu, macam-macam isu juga, large scale ataupun ujian standardized ni, kita di sekolah lah terutamanya dah buat classroom atau teacher made. Dekat universiti definitely is a instructor made lah. Jadi semua orang kata pensyarah yang buat soalan kan. Jadi kena baik-baik dengan pensyarah. Betul ke? Saya tanya si gelak. Okay. Okay, this one. Okay, so these are the things. Okay, types of assessment. Okay, yang ni yang selalunya kita nak tendensi untuk label. Yang ni norma, yang ni rujukan norma, yang ni rujukan kriteria, yang ni summative, yang ni formative. Okay, nanti kita tengok juga beberapa perspektif yang kata satu ujian dia boleh ada beberapa tujuan. Macam tadi lah, MUET kan, beberapa tujuan. So satu ujian boleh dikatakan ada beberapa, boleh dikategorikan sebagai beberapa jenis juga. Okay, cuma tujuan utama dan tujuan sampingan. Kadang-kadang kita guna juga beberapa, satu ujian tu dia kita boleh kata dia jenis yang berbeza. Walaupun kita guna untuk tujuan, sesuatu tujuan, tapi I'm going to rephrase. Satu test boleh ada beberapa jenis. Boleh terdiri daripada beberapa jenis. Boleh tak? Sekali kita tengok. Okay. And then kemudian kita tengok juga group 3 buat pentaksiran berasaskan sekolah. Okay, dan dia mention in very detail, very tentang isu lah yang berlaku dan sebagainya. Alternatif yang tu yang kita banyak nak tekankan kat sini, sebab especially sekarang pun especially masa pandemik lah hari tu, sekarang pun masih pandemik. I'm not sure how whether kita dah tukar ke jadi endemic. Okay, kita dah tukar banyak yang high stakes jadi alternatif. Sebabnya ada ada beberapa isu yang kita dah makin menghargai soalan alternative assessment. Cuma kita ada beberapa perspektif juga. Dari segi psikometrik. Psikometrik tu ialah kalau dalam, orang kata kalau kita tengok dalam konteks school based assessment, psikometrik tu pentaksiran ujian psikometrik yang tengok personality, tengok attitude, kan, tanya minat, kerjaya dan sebagainya yang counselling duk tanya tu. Ada juga satu lagi psikometrik is like bidang, macam bidang
bidang saya lah, bidang saya maksudnya educational measurement and assessment. Kita measure, anything related to measurement and assessment is one way of psychometric. Okay, so macam yang tengok I Am Psychometric punya trailer tu, yang cerita Korea tu, dia touch je, dia boleh kenal dah orang. Oh dia ni macam ni. So that's another way lah. In a way dia nak kata dia tahulah dapat measure orang lah. So that's another way. That's kata sampingan lah yang tu. Okay, and then ways of testing. Banyak cara, banyak tu ada setengah yang kata ways of testing pun it could be types of assessment. Okay, so don't get too hung up on these types ke purposes ke. I mean, you just want to know, okay, ini tujuan apa? Yang pentingnya tujuan apa dulu, macam mana nak guna. Kemudian you can classify lah this type and this test and this test. Okay, ada yang boleh jadi formative, benda yang kita tak jangka pun. Oh, so yang ni ujian formative lah. Kerja kursus anda, presentation especially yang saya sempat bagi penambahbaikan and you are doing it, that's a formative juga. Okay, and finally lah bila dah yang saya terus sum up, contohnya macam online test tu is going to be summative. Okay. So apa-apa kita back kepada tujuan ataupun kegunaan. Dalam bilik darjah ataupun dalam pendidikan kita majority tujuan utama. The primary purpose is to draw inference. Kita nak buat inference tentang karakteristik manusia, karakteristik yang ni adalah objek. Program ni kalau dia beyond lah, kalau kita tengok satu program kan, dulu program apa? Program PPSMI, okay, Frog VLE kan, itu pun dari segi assessment lah juga kita nak tengok. Tapi kalau kita kata pasal manusia, kita nak tengok students, kita nak tengok pelajar, dia punya pencapaian dia, dan juga comparison sikit, kita nak compare kawan dia dengan kawan dia, satu individu dengan satu individu. Guru, kita nak tengok kualiti pengajaran guru, nak buat inferences juga, okay. Tapi bukan kita sedetailnya ialah kita kata kualiti guru dah memang bagus, kita nak tengok based on that measurement tu boleh tengok characteristics of people so that we can make decisions. Dia siapa nak kena naik tingkatan, siapa yang nak kena stay kat tingkatan tersebut dan sebagainya, okay, yang melibatkan masa depan manusia. Yeah, and of course research and education semua ni boleh jugalah, maksudnya based on that kita buat action research kan. Okay, nak kekalkan tak ujian bulanan contohnya, ataupun nak kekalkan tak, kemudian ataupun strategi pengajaran kita nak tambah baik dan sebagainya, kita buat action research. Rasanya anda buat dengan kelas Dr. Aizan kan. That's another way lah, tapi actually you do it in the context of research. Okay, and of course ni penambahbaikan program kan, nak tengok learning program, kalau program ni berjaya ke tak. Okay, program apa? Sinar Harapan, program macam-macam lah program kan, program Permata, program Nilam dan sebagainya. So it's another way of assessment. Okay, yang ni Popham, I think he's a professor emeritus lah. Okay, dia kata apa-apa pun nak buat balik kepada tujuan. Apa tujuan dia? Primary purpose of a particular educational test. Okay, sama maksudnya kalau kita nak guna test untuk apa, betul ke kita buat test ni untuk tujuan sedemikian? Betul ke kita buat MUAT ni untuk naik pangkat? Ke kita tak tujuan asalnya bukan untuk naik pangkat, tapi untuk filter pelajar masuk universiti, supaya pelajar yang masuk universiti itu at least boleh faham bahan bacaan yang dalam bahasa Inggeris. Okay, pergi library banyak faham bacaan dalam bahasa Inggeris, nota dalam bahasa Inggeris. So at least adalah that kind of filter. Kalau dia naik pangkat, kita tak plan pun untuk naik pangkat MUAT ni, tapi kita gunakan sebab apa, senang lah, tak payah nak design dah. Okay, itu ialah benda yang perlu dipikirkan lah. Okay, so dalam kelas benda yang sama, nak tahu pelajar kita, nak improve pengajaran kita, okay, diagnostik, nak tengoklah sama ada, nak buatlah dia ni ada cut score tu kata pass fail ya, grading decisions, nak tentukan dia pass, dia fail, dia kena repeat, okay, ada pemulihan pengayaan dan sebagainya. Okay, so these are all the things yang on paper it looks nice lah kadang-kadang kan, tapi in practice sometimes it's just way more complex than what's being planned. Okay, but these are the ultimate purpose. Kita nak make sure quality of teaching, kita nak make sure kita meet the objectives. Apa objektif? Balik purpose, objektif benda yang sama lah. Okay, so itu yang kita nak tengok. Okay, ini apa?
ujian berskala besar lah, ataupun kita kata ujian standard kan, ada yang kata ujian awam, okay, standardized test. Yang ni dekat apa, India ke Bangladesh. Ini for di China, kita punya testing ni start in China, dynasty Han kata salah. Okay. Ini ujian komputer di Bangladesh. Nak masuk apa? Nak masuk yang business tu, GB apa? tak ingat dah nama apa ni. GBA apa? Graduate Business Administration, GBA ke? Okay, nak masuk program tu lah kot, tak salah. Dan dia akan select hanya 0.001, the best. Ada apa? Testika ada almost billion. Oh tak, sorry, billion tak lah kan, tak logik kot. Millions, millions, tak salah. Okay, dan dia nak hanya pilih the best of the best, creme de la creme. Ini masa sekarang ni kita apa, kalau dekat Malaysia kita ada apa, ni lah kita panggil apa, PTD. Ni PTD China lah ni, di China. This is where it start. Ini nampak ni, tempat dia nak ambil test dulu kat sini sebelah. Boleh keluar ya? Tak boleh, depan tu ada hulu balang misai panjang dengan toceng tu kan. So yeah, they are actually, these are apa ni lah, real places where people, officers ataupun apa, bureaucrats duduk untuk ambil, untuk pass, tidur semua kat situ. Okay, jawablah soalan. So, kalau standardized ni bagus, kenapa masih lagi nak buat standardized? Sebab kata, sekarang kita nak buat authentic lah, alternatif. Sebab mereka kena didedahkan dengan kompleksiti dunia. Jadi, kita test mereka untuk dunia sebenar. Which is authentic lah tu. Okay. Tapi masih lagi nak buat untuk, ada juga lagi yang kata keperluan. Contohnya professional bodies. Kan nak lantik apa, accountant, professional accountant ataupun lawyers kan, dia nak dalam bentuk standardized. Sebab of course courtroom berbeza juga, tapi benda yang sama dia perlu tahu macam knowledge dan sebagainya, pengetahuan yang memang sewajarnya kita guna standardized test, kita guna standardized test. Aplikasi is another thing. And yang lebih lah, aplikasi tahap tinggi, sebab aplikasi pun juga masih boleh ditanya dalam bentuk ujian. Okay, so kalau dia buat betul-betul, kita make sure maintain all the quality assurance dan sebagainya, kita akan dapat satu testing condition yang sama. Jadi isu keadilan lah di sini. Of course lah, background berbeza dan sebagainya, itu opportunity lain. Tapi semasa testing tu, we give them the same environment, the same questions, somewhat the same, sebab ada juga yang kita kata spiraling. Dia ni jawab test set 1, yang ni jawab set 2. Okay, bergantunglah kepada high stakes dan sebagainya. Okay, dan tapi soalan tersebut pun memang jaga quality, kita make sure ada equation, equating kan, nak make sure kesamaan content dia lebih kurang sama, cover syllabus yang sama dan sebagainya. Kita buat JSU dan yang sama dan sebagainya. Okay, jadi things are similar. Okay, jadi bila nak compare tu, it's somehow adil lah. Kita try to stop all the nuances lah. Kita nak simplify those yang lain-lain yang tak berkenaan sangat lah. Kan, dia punya personality dan sebagainya, ataupun dia punya apa, situasi. Yang ni, dia dapat soalan susah, ataupun dia kena test memandu waktu pagi. time budak-budak pergi sekolah. Yang ni budak orang dah masuk kerja. So those kind of thing yang mereka nak kurangkan. Mereka nak limit, dia kata noise ataupun gangguan. Okay, and some people are trying to appreciate those gangguan dan okay, tak apa, kita buat alternatif. Jadi dia nak balance lah. Ada yang standard, sebab tu pentadbiran pusat tidak lagi dimasuk. Belum lagi dimasukkan lah semua. UPSR dah masuk. Okay, sebab argumentnya mungkin pada sekarang ni that kind of test tak sesuai lagi untuk at least primary. Bila dah masuk sekolah menengah boleh dah nak push. Okay, so I'm not sure, kita masih lagi tengah tengok data dan tengoklah macam mana dia punya implikasi dan sebagainya, masih lagi, sebab masih lagi peringkat kita kata ni ialah contoh-contoh yang dikatakan sebagai ujian standard lah, ataupun penggunaan dia. Kenapa? Okey, apa tujuan dia? Tujuan dia untuk pensijilan. MATC, anda ambil MATC tak? Masa nak masuk DPLI. Kena ambil tak MATC?
ujian cikgu tu? Tak kenal. Tak ada. Tak kenal? Oh. Tak ada. Oh, okey, Ada tak tak? ada. Oh, tak. Tapi biasa ambil lah. Okey. Pernah ambil dulu. Tak masuk UC. Kena ambil apa, Cikgu Syarul? Pernah ambil ujian MAXI masa nak calon masuk UC tu. Oh, masa nak masuk usia. So, apa, ada masa undergrad kena ambil sebenarnya, tapi di PLI tak kena ambil. So, MAXI is one way lah pensijilan, kan? Dia duduk kan, datang ambil komputer dan sebagainya. Dia masa nak duduk. Doktor, apa Ya, ya. beza MAXI dengan UKCG? Dengar tak, Doktor? Can you hear me? Sekarang dengar? Okay. Boleh lah, dia breaking. Breaking. Apa cuba cakap? Apa perbezaan MAXI dengan UKCG, Doktor? I don't know. UKCG saya tak pernah dengar. Cuba, dia stand for apa? Ujian calon kelayakan guru. UCKG. Ujian calon kelayakan UKCG, ujian kelayakan calon guru, sorry. Okey, yang ni ambil masa bila? Hari tu kita kalau apply untuk interim. Just send me the link. I don't know. First time dengar. Rebranding ataupun sebagainya saya tak pasti. Okay. Nanti Sri cuba send me the link. Tapi basically when they want to nak make sure kelayakan tu, dia nak tanya benda yang penting lah. Nak make sure sama ada seseorang guru ke pakar ke, ataupun kan kalau pakar bedah dia ambil dia punya licensure lah, lesson dia. Kalau pilot dia ambil lesson dia, guru dia ambil lesson dia, kita nak tengok sama ada somebody qualify lah. They have the knowledge and skills. Dia tahu, dan kemudian kita ada setengah dia tanya aptitude. Okay. So Cikgu Hajar dah cakap dah, lebih kurang sama. Okay. Saya tak pernah tengok you soalan yang Sri tanya tu. Tapi MAXI saya tahulah itu memang untuk kita tengok dulu sama ada aptitude. Aptitude ni dari segi personality, dia punya roh. Adik guru, pernah dengar adik guru? Adik guru tu ada ke tak? Okay. So Ustazku pun cakap dah. Ada. Jadi, I don't know pasal apa. My throat's not good. Tadi okey je. Okay, Teacher Sharon tanya, begitu mungkin ada ujian MAXI banyak soalan. I don't know yet. I don't know. Seriously, nanti kita tengok kod kalau kita boleh Google itu nanti. A lot of chats lah. Sekejap saya nak tengok. Ya, baik-baik Intan. Terima kasih. Okay. Mira cakap ini apa saya tahulah. Okay. UKCG untuk ke sekolah rendah. MAXI untuk sekolah menengah. Banyak soalan. Okay, I don't know. Kita find out later. Okay. Tapi basically, those kind of things are actually the tujuan utamanya, walaupun nama ni berbeza, branding ke apa, tujuannya untuk pensijilan, untuk dapat ni lah, ujian lesen lah. Dia sah sebagai guru. Okay, admission. Okay, admission untuk ujian kemasukan, siapa yang ambil, especially nak masuk sesuatu selalu kita kata ujian nak masuk sesuatu program dia kena ambil dulu dan sebagainya kan, sama ada kita kalau yang ini kalau ada setengah ada tak universiti-universiti yang kata ada English for specific purposes untuk placement, that is placement, English for specific purposes, nak sama ada nak lepas kursus basic ke ataupun dia kena ambil kursus basic bahasa Inggeris, ada juga kan. Arabic for specific purposes ada juga. Okay, dia kata placement test, yes, English placement test Nadra. Yes, determine which courses or level kan. Dan setengah tak payah. Kalau band, kadang-kadang dia guna MUAT je. Kadang-kadang universiti ada dia punya English placement test atau Arabic placement test. Ada yang kalau dia majoriti pelajar daripada Arab semua, daripada Middle East, dia ada bahasa Melayu pula. Kan, placement test dia semua ni. Okay. Employment, yang ni lah, nak jadi naik pangkat kan, nak tentukan department mana, dia sesuai yang mana dan sebagainya, ataupun nak ambil kerja pun, nak ambil kerja dia ada juga test dan sebagainya. Adalah especially engineering, nak masuk certain industry memang kena ada employment test sebelum nak masuk. Okay. Yang ni curriculum based, and of course ni macam kita ujian exam akhir tahun lah yang berdasarkan suatu curriculum. Kita pun adalah curriculum based, cuma kita tak ada standardized lah. Kita dah tukar kan, ganti final exam kita. Nak exit testing, yang ni dulu dia kata MUAT sebagai exit testing untuk pelajar law. Kalau nak graduate untuk law punya pelajar, dia kena dapat band 4, band 5.
I'm not sure. Tapi yang tu banyaklah implikasinya. Ada yang tak dapat nak graduate sebab tak lepas dan sebagainya, dan kita tengoklah adakah MUAT tu memang kita gunakan untuk exit testing. Kenapa? Mungkin unless dia kata adalah kalau nak keluar mesti ada MUAT. Kena sebelum nak habis DPLR kena ambil MUAT. Contoh, itu dia memang kata. So itu yang kita kena tengoklah balik exit testing. Okay. Yang ni lebih kepada ni lah. Sebab tengok dia punya tujuan dia sama ada students dah belajar secukupnya apa yang dia buat. Okay, contoh saya dulu, kita tak panggil exit testing lah. Dekat PhD US, kita ambil comprehensive exam. Sebelum nak buat thesis. So, PhD dekat US dia macam undergrad. Okay. Okay. Kimi kata kena band 4 ke atas. Sekarang pun. Betul ke? Sebab saya rasa dia nak bubar benda tu dah. Tak pasti. Tak pasti. Selagi dalam ini direkod dan dimasukkan dalam YouTube kan. Selagi tak pasal saya kena. Okay. Tapi kita dah baca balik. Tapi basically masa saya tu it's not like exit testing lah. It's qualification exam kita panggil comps. CE means comprehensive exam. Okay, comprehensive exam. Yes. Dia macam tu lah. Dia buat apa semua yang kita belajar lah, basic lah untuk measurement, assessment, evaluation. Course-course yang memang kita punya major. Kita akan ambil dan kita make sure sama ada kita boleh buat thesis ke tak lah. Kalau tak habis tu kita tak layak lagi lah untuk masuk ke part thesis. Macam tu lah. Itu undergrad pula PhD. PhD sana ada praktikum semua dan kena bagi internship dan sebagainya. Okay. Ini polisi, nak tentukan polisi dan sebagainya, nak dapat course credit. Kadang-kadang dia tak perlu ambil course tu kan. Contohnya macam ni, kalau tak perlu ambil exam. Okay, untuk dapatlah course credit. Okay, accountability. Make sure. Yang ni lebih kepada ni lah. Nak tengok results tu akan menyebabkan apa? Polisi ni berjaya. Okay. Program ni berjaya jadi perlu teruskan ataupun kita perlu berhentikan dan sebagainya. Dikeluarkan oleh ETS, Educational Testing Standards punya company. Like I said dulu, kat US dia macam ada company kan. So memang dia ada certain company yang akan deal with this kind of test untuk tujuan licensure, untuk kemasukan dan sebagainya. Okay. Dan ada yang banyaknya yang di sekolah tu yang adalah interim testing. Sekejap lagi kita tengok. Saya punya ni tak apa-apa nak. Okay. Yang ni kita tengok beberapa contoh lah. Okay. Ni nak medical surgeon. Saya tak pasti pilot training ni boleh buka tak. Hari tu saya buka tak boleh. Saya dah ganti dengan yang baru, saya tak salah. Okay. Counselor kan. Addiction counselor test pun kena. Nak jadi counselor sekarang ni saya nak tengok. Student bimbingan dan counselling nak jadi jumpa counselor. Percuma. Ya, kalau nak jumpa student counselling kan. Counselling pelatih lah kita panggil lah. Dia adalah tapi nak jadi betul-betul dia. Personality. nak ambil kerja lah. Ni kita pun psychometric. Yang ni yang dia kata psychometric untuk personality. Sekejap. Meriah dekat chat dia. Okay. Time cost low intake. 161 sekarang tak tahulah. Okay. Dulu Kimi betul. Cost low. Okay, tapi sekarang mereka dah mereka cuba kot nak try to make it balance sebab exit tu lebih kepada apa yang dia belajar masa law lah sepatutnya untuk cakap tu senang. Untuk exit testing kegunaan dia untuk tengok apa yang dia belajar masa law dan tak ada kena mengena sangatlah dengan MUAT. Unless MUAT tu dia memang tanya pasal law yang dia belajar dan dia tanya dalam bahasa Inggeris dan nak tengok dua-dua. So balik kepada purpose MUAT lah. Okay. Computer based entrance. Yang ni kalau ada nak tengok dari segi computer based. And ni semua ni orang yang menjaga bukan pengambil exam. Orang yang invigilator macam Ustaz Miohai tu kata. Siapa yang nak menjaga, dia tengoklah muka, nak detect kan. Tengok berapa kali dia berkelip, nak make sure dia punya screen tu dia tak minimize, nak elakkan all those kind of things. Tapi macam-macam cara kita boleh buat. And this is GRE lah, selalunya GRE or certain exam, GMAT. Nak jadi accountant dan sebagainya. These other things. Ambil exam komputer, maksudnya soalan tu dalam online lah. Tapi kita pergi kat testing center. Kalau kat
dulu saya ambil GRE. GRE tu Graduate Record Exam. Nak pergi buat PhD ataupun master kat US, kena ada GRE. So pergi dekat mana KL? Tak ingat dah jalan mana. Dekat dengan Jalan Imbi ke apa. Dekat masuk kat situ kena bawa pasport. IC tak pakai. Kena ada pasport sebab dia nak kena sign sebagainya. Tunjuk pasport dan kita masuk. Hanya selais pinggang bawa kita punya pasport saja. Dan calculator satu. Dan kemudian kita gunalah dia punya komputer. Dalam tu, komputer tu, kalau kita kena buat essay, dia tak guna Word document, dia guna dia punya word processor dia sendiri. Kalau kita kena guna Excel spreadsheet ke, kadang kita boleh buat kira-kira, dia akan ada sediakan calculator dia sendiri. Dia ada timer dia sendiri dan sebagainya. Dan memang komputer tu memang dalam tu untuk exam saja. Tak adalah Google ke apa pun tak adalah. So kita pergi buat ASUS untuk elakkan cheating lah. Sebab tu dia standardise. Komputer dia, internet dia, server dia, orang dia jaga. Nak pergi toilet, boleh lah. Anda nak rehat, dia tanya. Lepas tu kalau kita salah tekan, tak boleh rehat lah. Jadi kena hati-hati. Tapi sebelum tu dia ada tutorial dulu. Tutorial nak bagi kita biasa dengan kita punya ni. Dengan dia punya sistem. Betul. Ingat kan ceritanya macam lesen ke? Ya, betul. Tapi yang macam lesen tu kita sempoi kan. Sekarang tak ingat lah. Dulu saya masa lesen, saya pergi ambil, kita berdiri je macam kios kan, berdiri jawab-jawab kan. Saya tak ingat dah dulu kat Malaysia macam lama sangat dah ambil soalan, ambil computer test. Masa kat Miami, saya ingat lah, memang kena duduk kat kios ambil lah, tapi seorang-seorang lah, tak adalah standardized macam ni. Cuma dia tengok lah juga siapa ambil dan siapa tak ambil kan. Sebab dia sekat lah orang lalang. Tapi tak adalah. Ni dia buat remote lah. Yang ni orang yang menjaga exam. Okay, ni types of assessment. And then criterion reference, norm reference. By right, standards. Standards ni buku, ingat tak buku yang saya kata macam akta tu kan? Okay, dia kata dia bukan jenis ujian. Dia lebih kepada macam mana kita interpretasi ujian. Okay, kalau ujian tu kita kata interpretasi dia secara kriteria. Yang ada tahap penguasaan tu lah kriteria kan. Macam mana kita interpretasikan skor tersebut. Kalau kita interpretasikan secara rujukan norma macam mana. Dan lepas tu dia dah jadi test. Daripada interpretasi dia jadi test kan. Dah makin lama ni norm reference test, criterion reference test. Tapi kalau kita tengok standards, dia tak ada cakap criterion reference test. Dia cakap kata criterion reference score interpretation. Macam mana kita interpretasikan skor tersebut. Kalau kita kata tu. Kita kata dia rujukan kriteria dan sebagainya. Yang ni dia memang nak tengok tahap penguasaan lah. Yang band dan sebagainya tu. Yang ni dia memang nak compare pelajar. So yang dia adalah pengiraan. Kalau siapa saya tengok ada setengah buku-buku tu dia bagi pengiraan kan 50 tertinggi macam mana kita nak tentukan graf kan. Macam tu lah nak make sure sebab ada bell-shaped curve tu ada. Maksudnya masih ada yang pen tak macam pen susah nak control tadi. Kan nak make sure bell-shaped curve lah. Walaupun katalah semester minggu tu 70 dah A. Kat situ lah dia macam dia decide kan. Sebabnya majority dapat dalam 50 je. Kan? So dia kata okay 50. So kalau 70 tu dah A. So this is how they cut lah. Dia cut score. Ini cut score. Dia nak menentukan warna pun kuning kan. In color. Yang ni high. Yang ni average kan. Yang ni low. Kat sinilah nak tentukan, nak decide macam mana. Apa jadi kat sini. Yang ni apa jadi. Yang ni boleh masuk kursus kritikal. Boleh join medik dan sebagainya. Okay. That's normal lah. Sebab kita nak compare population kita yang kita kata normal. Okay. Ini perbezaan lagi lah. Dari segi tujuan, content, item-item dia, score dia. Dari segi interpretasi lah kita nak tengok. Okay. Sebab kita tengok standard. Kalau dia mencapai standard, dia boleh dapat 100%. Cuma setakat mana dia capai standard. Sebab itulah ada isu kata jangan bagi tinggi sangat. Jangan bagi tahap penguasaan 6 kan. Tapi jangan bagi rendah sangat. Ada yang kata macam tu kan. Sebab baru-baru ni saya dah share kan, ada faham lah. So ada cikgu yang kata tak adalah mana data cantik. Ada yang kata betul lah, diingatkan lah supaya tak kena soal. Tak ada orang turun dan tanya. Sebab itulah tak mau susah-susah. Okay, itu idea. So score interpretation ni standard lah.
So yang ni, tapi kalau dia layak dapat TP6, go ahead. Dapat 100%, go ahead. Kalau meet the criteria, kalau kita dalam exam kita, bukan exam, dalam kursus di universiti semua kriteria. Kita bukan nak compare siapa pandai, siapa tak pandai kita nak. Dia dapat, dia capai apa yang kita nak ukur, rubrik ke, skala rating ke yang kita buat, ataupun skema jawapan ke, dia memang dapat lah. Kalau tak dapat, tak dapat. Sebab kita bukan nak buat no reference. No reference kita nak compare. Okay, so muat kriteria, tahap penguasaan kriteria. Yang ni tak adalah yang beradab misali tu, yang itu perbincangan dia untuk sekolah rendah kan. Yang ni pada ni lah. Sekolah-sekolah menengah saya tak pasti. Jaranglah orang nak kata ada isu, tapi masih lagi ada. Saya pernah pergi praktikum, pelajar tak dapat baca. Jadi macam mana? Dia kat sini dia tak boleh buat yang ni pun. Kosong. Tak boleh lah bagi kosong. Mana tahap penguasaan kosong? Bagilah cikgu. Okay. Ini kita punya kriteria lah. Siapa, maksudnya kalau meet all the criteria dapat 100 lah. Kalau kan, ni markah dia kata rating skill 10. Kan? Okay. Ini role play dengan presentation. Ini dia punya, saya punya ni lah. Yang kita buat dulu. Comparison. Nak make sure kata role play dengan presentation masih lagi adil lah. Siapa buat role play pun sama juga kriteria dia. Cuma yang ni nombor 1. Role play yang ni nombor 1. Yang kalau presentation yang penting dia kena ni dulu. Sebab dia kena cover semua. Okay, those kind of things lah. So tak adalah kata nanti markah beza. Tak, markah sama. Sebab kita dah buat, kita buat alignment. Penjajaran. Okay. Ini role play kriteria. Ini ranking. Senyum. Nah, ini half of the test takers are grouped into passing. Separuh pass. Separuh lagi fail. Okay, maksudnya by definition separuhnya mesti fail. Maksudnya separuh mesti fail. Tak adalah. Below, okay, maksudnya test takers must fail. Maksudnya be below the 50 percentile. Di percentile lah kita nanti kita tengok. Percentile tu pengiraan lah. Kat mana kita ada, kan? Daripada normal ada populasi. Kalau kita kat klinik anak siapa dah ada baby ke, kita pergi check. Lilitan kepala anak kita memang pada 96 percentile. Betul 96 dalam populasi tu memang lilitan kepala yang sama lah. So normal lah, alhamdulillah. Kalau kurang sikit tu kita nak tengok pasal apa lain sikit. Kan? Kurang susu ke apa semua kan. Itu yang kita tengok. Doktor pun kata lilitan kepala panjang tinggi ataupun panjang lengan dan sebagainya. Okay, benda-benda macam tu. Itu normal lah. Normal kita nak tengok sama ada dia normal ke tak dalam populasi kita. Dan kalau kita nak bahagikan normal lah. Kita punya populasi kepada 9 pula kan. Itu ada nama standard 9. 9 perbahagian, yang 9 ni very superior. 4%. Kalau kat India, 4% tak boleh lagi ramai. 0.001. Okay, kita nak yang paling banyak, paling hujung ni, yang paling bagus ni untuk diserap. But too many competition. So dia divide lah into 9. Ini formative summative. 4 and S maksudnya formative tu tujuan dia untuk dia katalah tujuannya untuk pembelajaran dan sebagai pembelajaran. Kalau kita berjaya buat soalan ni, kita belajar sesuatu. Yang ni kita nak pastikan sama ada apa yang kita bagi tu pentafsiran dia jelas tak? Off learning. Okay, nak summary lah. Okay, at the end ni macam mana? Pelajar okey tak? Okay, dapat apa? A, B, C dan sebagainya. Okay, yang ni pun dah lama dah, sekarang ni makin kabur lah. Ada banyak-banyak persepsi lah. Okay, ada yang kata. Tapi kalau dalam menu masih lagi lah. Formative 4 and S. Summative off. Maksudnya yang lebih kepada exam. Okay, yang ni yang PBD dan sebagainya tu. Okay. Was officially. Okay, yang ni SBA. SBA pun kita dah tengok. Kita ada pusat sebagainya. Yang ni cikgu. Yang ni pun cikgu buat. Yang ni cikgu buat. Yang ni baru lembaga. Okay. So, boleh kita percaya cikgu lah. Dan sebab tu lah kita nak jaga filter cikgu yang betul-betul bagus dan betul-betul boleh tahan lah. Daya tahan sebagai guru. Itu yang katanya lah. That's the aspirasi. Jadi bila kita tengok macam ni, kita tengok guru memang memainkan peranan penting. Dalam lembaga persaan dan school. Okay, ni bukan lembaga persaan, tu lembaga persaan. Okay, ini dia punya poster macam biasa. Ini ujian segak, dia punya garis panduan pun ada, cara nak buat.
Psychometric. Okay. Inilah. Dia macam kalau kita kata kecerdasan multiple intelligence lah. Dia ni minat yang mana kan? Howard Gardner. Sekarang ni ada macam-macam, bukan 8 ke? Ada 11 lah. Memasak dan menjadi guru pun ialah kecerdasan. Okay. Jadi sebab tu dia nak masukkan Maxi tu. Sebab dah banyak lagi kecerdasan yang dia ambil. Siapa pandai masak, dia master chef. Okay. Dan sebagainya lah. Okay. Ini tak adalah, dia tak ada masak lah kan. Dia ambil yang penting-penting je lah. Okay. Yang ni 2018. Ni saya snapshot lah. Nak tunjuk ni. Pelaporan pentaksiran ni adalah semua lah. Dan sebagainya. Okay. Tukar. Ini yang grup 2 cerita dengan detail. Ini panduan buku dia ada, saya dah bagi. Okay. Ini rancangan lah. Yang ni yang kata contoh-contoh. Contoh-contoh pentaksiran ni. Kan? Ada yang boleh tengok secara checklist. Kan? Anekdot, record. Yang ni kaedah-kaedah dia lah. Okay, kaedah pentaksiran secara lisan. Okay. Dia bagi respon sebagainya. Kan? Reklamasi sajak. Mana ada tak? Salah ada. Aktiviti ada kot, tak salah. Ni aktiviti dia ada buat lah. Cara macam mana kita nak tengok kan pemerhatian dia bagi aktiviti. Dia bagi contoh. Cuba tengoklah kat belakang ni bab 6. Dalam buku ni. Okay. Ini yang jenis-jenis yang kita kata tadi, dan ini memang ambil daripada standard lah. Dia punya definition. Tu ada yang interim tu, maksudnya tengah-tengah dah kelas tu dia bagi exam lagi dan sebagainya. Itu ialah interim lah, kita nak tengok sama ada kita dapat ke tak suatu benda. Pengajaran tu pelajar dapat capai ke tak dan sebagainya. Memang interim banyak lah. Kalau dalam bentuk komputer semua, setakat ni saya rasa kat US banyak buat interim. Kita dekat Malaysia siapa pernah buat soalan peperiksaan interim bagi pada pelajar? Ada tak? Okay. Ni again, used by teachers and students. Maksudnya guru lah yang perlu buat, tentukan. Okay. Dan bukan orang atas yang tolong dictate lah sepatutnya. Okay. Ini yang lain ni. Sebabnya dia kata, ini nuance. Nuance lebih kepada macam, tak ada clear cut. Dia ni group ni, dia ni group ni. Tak ada. Dia ni memang, tak dia summative. Assessment of learning ialah purpose yang utama. Okay. Purpose yang utama. Tapi, dia pun nak for learning juga. Takkan habis-habis yang belajar yang panjang-panjang yang dia belajar untuk soalan exam, dia tak belajar apa-apa pun. So dia kata it's a secondary purpose. Kecil sikit X dia. Tapi masih lagi untuk pengajaran pembelajaran. Okay. Ini formative, X dia kecil sikit sebab dia bukan off learning, dia for learning lah, banyak majority. So satu assessment kegunaan boleh campur. Ini yang kata tadi ni. Okay. Jadi tak adalah kata, ini masih summative, ini masih formative. Okay. There's no such thing. Dan kalau boleh kita nak bagi contoh pun agak susah nak cari contoh sebab sekarang ni dua-dua boleh di-consider formative dan summative. Tiada jawapan. Okay. Boleh faham maksud saya? Okay. Tiada jawapan yang betul. Tiba-tiba. Yang manakah antara berikut? Ujian formative, summative. Okay. Those kind of things sebab bila dia dah buat this kind of nuance relationship, and this is not new 2019, 2011. And dia buat review kalau ada punya paper. Bennett is a professor emeritus lah. Memang masih hidup lagi kot dekat ETS. Okay. So this is the review lah yang dia buat. Okay. Dan memang sekarang ni kau boleh assessment as learning lah. Sebab apa-apa pun kita nak buat semua tu untuk pembelajaran pelajar. That's our main purpose. Okay. Sebab dia pergi kita kata, okay Abu, tolong tulis perkataan August. Ataupun tolong selesaikan ni. Ni kalau kalau dekat sekolah kan dia kena bangun. Even dia bangun tu dia nak master the courage tu pun assessment. Benda-benda yang kita tak tengok lah. But yang tu dah lama lah. Tapi benda tu pun macam muka Steve Jobs. Okay. Ya, betul. Betul lah kot. Lain sikit lah. Steve Jobs macam garang sikit kan. Zaim kan. Dia. Okay. So, inilah dia pergi nak bangun, nak menulis ni, nak tengok ada kapu ke tak kat baju sengit ke tak kan. Kalau dulu kedut ke tak nak pergi menulis tu, cikgu tu tulis kat papan hitam tu, ketak lah. So those kind of things lah. A lot of things. Yang ni dia kata culture against men since 1963. Maksudnya tak kisahlah apa-apa pun, the process tu penting. Sebab tu dia dah mula nak ke arah bukan end of result je, kebolehan dia menjawab circle answer, jawapan betul A. Itu saja, the whole process. Daripada dia nak bangun, tengok kawan-kawan dia nak tengok dia kan.
Then kadang-kadang nak bercakap dalam WebEx pun kita nervous kan. It's normal. I'm not saying kadang-kadang meeting pun kita macam nak cakap ke tak, cakap ke tak. Fikir banyak. Yang tepi lah. Okay, it's normal. Individual assessment, yeah, individual assessment or the when you are doing this lah, PBD lah, especially sebab tu dia kata S-learning lah, especially sebab the whole process tu sepanjang-panjang dia buat, dia nak cuba bercakap, nak bagi pendapat dan sebagainya. Okay. Jom kita tengok cerita Hindustan Ustaz. Ni. Hari ni kenapa tidak mengizinkan? Oh, Hai. Susu dan koko berkrim duri lapis. Diiringi dengan rasa okay. So now you understand the idea means, when some people say, okay, everything has to be from the textbook. Some people say, okay, sometimes the meaning is important lah. Okay, a lot of comments. Let me see. Guru yang halang murid berfikir secara kreatif dan kritis sebaliknya hanya menumpukan kepada pembelajaran buku. Macam Tok Wan. Betul saja. Pentadbiran yang hanya mempunyai penilaian tanpa pengkurang dia nak tengok yang dalam buku teks je. Yang benda yang senang faham dia tak boleh. Zaman sekarang dia dah ada lah. Maksudnya macam STEAM kan. STEM tapi nak lebih mudah lah. Ada arts and sciences sikit lah masa dalam tu. Kalau macam nak cerita tentang benda yang kompleks dengan bahasa yang mudah. Ada juga. Okay. So, she kata. Ini dia punya debate lah. Knowledge ke aplikasi kan. Ada setengah yang boleh bercakap mudah tapi grammar tak betul. Macam mana pula? Cikgu bahasa Inggeris, cikgu bahasa Melayu. Okay. Yang tu untuk perbincangan lah later. Dia ada kalau masuk dalam bahasa Inggeris kan. Tengok. Knowledge and skills. Yang mana satu kita nak fokuskan. And knowledge and meaning. Sekarang ni knowledge and meaning. Okay. Tiga dah. Hello? Ini Sri kan? Sri nak tanya? Oh, Okay. tapi diam je. Saya ingatkan doktor tak bercakap. Okay. Sekarang okay? Boleh dengar tak? Dah boleh dengar dah. Okay. Tadi hang kot. Apa dia punya event slide pun hang. Okay. So yang ni dia nak tengok lah. Kita tengok proses. Okay. Nak tengok kebut apa. Relate dengan dunia sebenar. Relate dengan kipas. Relate dengan pokok. Okay. Komprehensif. Menyeluruh. Dia benda yang boleh cover menyeluruh lah. Kalau boleh. Kompetensi. Tengok dia punya prestasi. Dia punya performance. Cara dia buat tugasan. Okay. Mimik real life situation ni authentic balik lah. Back kepada authentic. Ini yang bila ni tahun 2019 ya. Okay. Dia nak lebih masa ni lah dia nak fokus kepada pentadbiran alternatif. Lama dah sebenarnya dalam kita punya FPK pun falsafah pendidikan kebangsaan tu kita nak lebih kepada individu yang holistik dari segi apa? Cikgu-cikgu? Okay, sambung ya. Ini surat siaran sebab tu dia nak drop yang dekat Jerry. Jerry. Terima kasih Ustaz. Ya, okay. Semua ini surat siaran yang dah nak untuk ni lah, untuk darjah 1 tahap 1 kan, tahap rendah 1, 2 dan 3 dia nak bubar. Kemudian sekarang ni bubar UPSR sebagainya sebab the issue lah, dunia makin kompleks, makin banyak benda pelajar kena buat. Okay. Dan ada yang bagi kategori lah. Yang ni kategori di Malaysia, yang ni masa tu ada 30 plus experts KPM, tak salah. Dia orang bagi kategori pentadbiran alternatif. Ya.
peer and self-assessment, group-based assessment, okay, performance-based assessment, portfolio-based assessment, technology-based assessment. Tapi it's a lot of things. Anything that is not final exam yang pelajar boleh improve dan didedahkan dengan perkara yang bermakna. Benda yang benar, bahasa mudahnya. Okay. Siapa boleh tebar roti canai? Cerita boleh kan? Roti tu diuli-uli, tebar-tebar, tetapi nak buatnya belum tentu boleh. Okay. Ustazku boleh tebar, betul ke? Nantilah bila ni tapi ustazku belum buat kenduri. Tapi kalau ustazku kenduri, takkan dia nak pergi tebar roti canai lah kan? Naknya pengantin. Okay. Makan je pandai. Tengka kata. Okay. Saya gelak, tak pandai sangat. Tapi pandai lah kot. Tak pandai sangat tapi masih boleh juga lah buat kan. Okay. Tulis resume kan. Intan pandai yang Frozen je. Tak apalah kan. Boleh lah kan. Ni ayah bagi makan anak. Itu sah. Cakap pasal kahwin tu. Relate ni. Okay. Lawan tebar roti kat rumah sewa. Okay. Betul. Okay. Buat kat Mesir kan. Tertarik kan. Samalah. Menarik. Baca chat ni. Banyak menarik. Okay. Yang ni dia doktor, dia nak macam mana kita nak suruh dia explain, okay, pelajar ni apa benda ni, paru-paru ke apa kan, ada masalah, tengok x-ray punya sheet ni, okay, those kind of things. Authentic, contextualized, learner centered, high fidelity. High fidelity ni lah yang menggambarkan. High fidelity ni kadang-kadang cakap fidelity tu maksudnya kesetiaan kan. Kalau kesetiaan yang ini lebih kepada sejauh mana dia relate dengan situasi tempat kerja lah. Selalunya of course lah, bila kita suruh buat suatu perkara, kita nak relate dengan demand di tempat kerja. Okay, yang ini macam air traffic controller. Boleh tak dia nak kawal kalau time tengah traffic banyak-banyak kan? Sebab kadang-kadang ada kes kemalangan ataupun crash sebab air traffic controller punya problem dan sebagainya. So benda tu lah yang kita nak. Interview, some people said interview is one way lah to assess. Sebab tu kita interview dulu lah nak masuk. Okay, nak masuk detail lain dan sebagainya. Okay, back pada high fidelity maksudnya the way being able to map to the work. Maksudnya dia boleh menggambarkan, memberi gambaran sebenar tempat kerja, masalah di tempat kerja. Okay, kau boleh high. Ada fidelity tu high. Okay, yang ini dari segi doktor, kata physician kan, tak berdasarkan level of fidelity, tahap ketulinan dia. Okay, kat sini dia ada penyeragaman rendah, ketulinan tinggi. Kat sini kalau kata doktor tu kena pergi doktor pelatih tu kena pergi dekat tempat COVID, kena pakai PPE dan sebagainya, kena duduk kat tempat ni EMCO lah ni masa ni. Okay, a lot of things lah ni dia belajar kat sini, high fidelity lah, sebab dia on the job, dia buat kerja tu di tempat sebenar, di tempat kejadian dalam situasi sebenar. Okay, memang ketulinan dia tinggi lah, ketulinan kerjaya dia tu, tapi penyeragaman rendah. Doktor yang tak kena situasi macam ni, dia tak boleh nak standardize lah. Dia ni konteks dia ni, yang ni lagi tiba-tiba dekat site lain ada accident pula dah yang berlaku. So benda tu tak boleh nak standardize. Jadi ketulinan dia tinggi tapi penyeragaman rendah. Tapi yang bila penyeragaman tinggi kat sini, semua orang duduk dalam situasi yang sama, dalam dewan yang sama, jawab soalan yang sama kan. Adalah dia bagi soalan macam situasi, okay, pesakit ni ada BP sebanyak ni. Jadi apakah diagnosis dia? Kan dia jatuh tangga tengah membawa dukung anak kucing, kemudian jatuh tangga di tepi ETS dan sebagainya. Tapi bila hasil siasatan sejarah pesakit macam ni. Kemudian dia jawab dalam bentuk ni lah, tapi dia bukannya deal dengan patient tu sendiri. Dia hanya berjawab berdasarkan senario saja. Jadi itu ialah penyeragaman tinggi tapi ketulinan dia rendah. Okay. Benda-benda macam ni lah yang kita nak buat jugalah, walaupun nampak okay, ni lebih kepada macam doktor dan sebagainya. Dekat sekolah kalau kita suruh student pergi buat kerja khusus dan sebagainya, ada isu-isu macam ni lah kan. Kadang-kadang student tu tak ada bajet dan sebagainya, kita nak suruh pergi tempat jauh-jauh dan sebagainya. Itulah
isunya penyeragaman rendah. Tapi memang dia buat betul-betul on the job. Alah, memang dunia sekarang mencabar kan, deal with it lah. Ada yang cakap macam tu kan. So itu benda yang kena guru lah, sebagai guru kena perhatian. Setakat mana anda nak? Mungkin buat yang sederhana ni kan, duduk dalam lab lah juga ni. Ni mannequin, bukan orang sebenar. Tapi situasi berbeza. Okay, sekarang doktor ni lah dia punya penyelia ataupun kita panggil supervisor kan, akan make sure okay, bagi arahan sebagainya. Ni mannequin dan dia detail mannequin ni physician ni akan interact with the mannequin. Semua physician yang lain pun ada mannequin berbeza. Cuma kita bagi tengok dia deal dengan dengan bukan benda sebenar lah, kita kata immersive. Sekarang ni ada kan, ada AR lah, VR lah, semua tu boleh buat heart surgery guna AR kan. Just nak test dulu, nak practice dulu sebelum buat dekat orang sebenar. Itu pun ada. Itu at least ketulinan sederhana, penyeragaman sederhana. Ada penyeragaman. Okay. Ini bagus, tapi setakat mana kita boleh kawal benda-benda yang kita tak nak. Okay, ini chat, so I don't think I'm not going to chat sebab okay, ini pilot. Saya suka guna pilot sebab kita deal with sekarang ni everybody can fly with AirAsia kan, with Malindo dan sebagainya, Firefly. Jadi pilot is one of the things lah. Agak credible. Okay. So low fidelity. Ada yang kata high kalau dia buat aptitude, still lagi dia, kalau dia jawab, dia berinteraksi dengan kertas, dia self report, benda tu tak tulen sangat lah. Maksudnya dia boleh tipu. Okay, kata asing dia tahu kan, okay, ni mesti tak tanya aku punya bagus ke tak, macam cakap okay, sangat setuju, yang ni sangat tak setuju sebab dia adalah kita punya pengiraan. Okay, yang ni mungkin AR. Zaim tengok dah lah Gabriel Pasternak tu. Yang tu tak tahu macam mana kan, dia pergi crash. Siapa belum tengok, pergi tengok. Okay, Gabriel Pasternak. Okay, so yang tu cabin chief, dia bukan pilot pun, tapi orang yang nak duduk dengan pilot tu pun siapa kena jaga juga. Dulu ada yang nak suicide kan, dia pergi tutup pintu, pilot pergi tidur, dia tutup pintu, dia suicide dengan airplane. Sama juga. Yang tu pilot kat luar, ini pilot kat dalam, dia pergi drug pilot tu dengan kopi. Okay, itu pun jadi juga. So those kind of things lah yang moderate. Yang ni dia duduk dalam AR dan simulation kan, main game flight simulation. Yang ni jadi tak adalah, kalau dia crash pun not the risk to not too much lah. Dan yang ni walaupun nampak macam okay, nampak macam interview kan, tapi ini deal with real physician lah. Kalau yang jenis ada kita kata ada clear problem ke, lepas tengah deal with trauma ke PTSD kan. Kadang-kadang ada kes yang kat Australia tu yang dia flight dia hampir nak crash lah, tapi berjaya lah. Okay, tu Cik Hajar kata apa, segelintir students medik yang fail walau best students dalam exam disebabkan exam praktikal dan hospital, terutamanya bila dapat patients yang tak dapat berinteraksi dan beri kerjasama yang baik semasa diagnos penyakit. Betul tu Cikgu Hajar. Okay, Cikgu doktor Inggeris tak boleh bercakap bahasa Melayu. Doktor bahasa Inggeris lah, doktor kerajaan tak boleh cakap bahasa Melayu. Ingat tak? Isu yang dibangkitkan dulu. Tak boleh nak bercakap dengan pakcik, nak cerita semua-semua tu. So dia dah tak biasa. Okay, so itulah the idea. Okay. Point Cikgu Hajar. Fidelity. Bukan. Pardon, Gabriel Pasternak tu menunjukkan dia tak pergi, dia ni lah kubi. Ya, betul. Fadil the way of thinking. Maksudnya mungkin dia buat tak menggambarkan lah, ataupun ditipu ke semuanya sebab dia ada psychiatrist kan. Psychiatrist dia tak ambil, tapi mungkin airline tu tak pantau lah dia punya mental health sebagai pilot. Tapi kalau fidelity, kalau dia ambil exam yang low ni mungkin dia boleh tipu lah. Tapi kalau dia pergi jumpa real psychiatrist, mungkin orang boleh diagnose lah, kata dia tu ada something wrong somewhere. Okay, so those kind of thing lah yang that's a good thing. Kalau dia ambil soalan yang low fidelity, yang dia tak boleh paparkan betul-betul on the job. Okay, paparkan dia punya mental health. Dulu bahasa yang ada pilot mana? Pilot Kazakhstan kan,
sebab dia tak faham bahasa Inggeris. Sebab tu pilot pun dia kena ambil ujian bahasa Inggeris. Sebab air traffic controller majority kena cakap bahasa Inggeris lah. Sebab dia tak faham air traffic controller cakap lain dan crash. So that's another thing lah. Okay, so again, the performance-based or task-based assessment cover a lot of territory. Maksudnya it could be anything under the sky. Kalau kita bagi kat pelajar tu assessment, macam saya bagi game, it could be anything lah sebab dan hopefully kita nak covernya tu dari segi bagi rubrik. Okay, kita nak cover kita okay, ini kehendak dia detail lah. Ada setengah dia bagi terlalu open. Yang tu yang memang kita tak tahu lah, memang it could be anything. Okay. E-sport, e-sukan. Itu anak saya. Sekolah Sri Tarbiyah Auladiyah. Okay. Student PGDE lepas. Yang ni untuk bahasa. Cikgu bahasa boleh tengoklah performance task in English, bahasa Inggeris. Okay, ways of testing. Okay, macam-macam lah, paper and pencil, computer based, computer adaptive. Okay, computer based ni selalunya soalan lebih kurang sama macam paper based tapi tanya dalam computer based dan ada configuration. Tapi bila adaptive, dia lebih kepada macam kadang-kadang Zaim jawab 5 soalan. Dah tahu dah Zaim macam mana. Okay, ada setengah jawab 10 soalan. Baru kita boleh decide dia ni macam mana sebab dia adaptive. Dia ikut kesukaran. Mungkin Zaim jawab soalan 1 betul. Dia jawab lagi susah. Jadi komputer kata okay, soalan ni betul ni. So soalan tu bagi lagi susah. Susah lagi. So Zain jawab lah. Betul lagi. Lagi susah. Salah. Okay, salah dia turun sikit. Okay, kemudian komputer bagi yang sederhana senang. Okay, Zain jawab betul. Lepas tu dia bagi lagi satu. Susah. Lepas tu Zain jawab betul. So cukuplah 5. Okay dah. Betul-betul, salah, betul-betul. Dan semua tu susah. Tapi saya jawab. Saya jawab soalan 1 salah. Dia bagi senang sikit. Salah juga. Dia bagi lagi senang. Betul. Lepas tu dia bagi lagi susah. Itu adaptif lah. Kita tengoklah dia punya aras kesukaran. Jadi kadang-kadang soalan, bilangan soalan pun tak sama dah. Okay, Zaim jawab 5, saya jawab 10. Tapi Zaim dapat markah tinggi. Maksudnya walaupun Zaim dapat 45, saya dapat katalah 7/10. Tapi saya dikategorikan arah pelajar berkebolehan sederhana. Zaim berkebolehan tinggi. Okay, itu adaptif. Okay, power test maksudnya banyaklah. Time limit, speed test yang selalu kita buat lah. Okay, jawab dah sebanyak mana dalam masa yang singkat. Speed test ni pun ada isu. Kalau speed test sebenarnya kita tak mengukur sangat lah. Kita nak lebih kepada fokus dia kot boleh lah. Okay, individual test, group testing, these are all the kind of tough name. Kan, ways of testing, peer assessment lah kan. Kata, so macam mana yang ni, kerja tadi alternatif, yang ni ways of testing. That's what I'm saying. Ada yang kata itu kaedah, ada yang kata itu jenis, ada yang kata itu ialah kita kata apa? Method, kaedah lah kan. Okay, ways, cara. Okay, so yang mana satu? Back kepada purpose. Okay, apa-apa pun kepada tujuan. Ni lah. Ultimately, what really matter are the test assessment purposes and uses. Apa kita nak guna? Kita nak guna soalan ni, exam ni untuk apa? Kegunaan dia dulu. Okay. Purpose and use. Dulu dia tengok purpose sikit lah, dia tak tengok use sangat. Sekarang dah tengok dulu. Dia nak guna untuk apa? Kat tempat kerja apa dia nak kena buat? Kan dia suka-suka hati je cikgu dia bagi soalan. Okay. And then again, kita nak menguasai dunia. Kita duduk dalam satu dunia yang kompleks. Dan skill-skill kemahiran-kemahiran yang kita nak ada ni ialah berdasarkan keperluan semasa lah. Yang ni tahun 2006 dah dia dah kata dah all this kind of abad ke-21 punya kemahiran. Kemudian UNESCO kata dia buat research. Dia kata all these skills are important. Sebab tu dah nak masukkan kebat lah, tak kebat dan sebagainya ni kan. Collaboration, communication yang secara konsistennya dia nak tengok semua pelajar sekarang, pelajar tak kisahlah apa-apa pun dia mesti ada ICT literacy. Dia kena pandai teknologi dah sebab itu keperluan. Okay. Ini yang ni lah, yang CEO Google lah, YouTube lah kata dia nak apa? Pelajar yang ada good people skill. Kemahiran komunikasi, dia tak pandai komunikasi dengan orang kan. Interpersonal ada problem, duduk dekat lab je. Tak pandai bergaul dengan orang. Okay, dan kemudian World Economic Forum cakap ada top 15 skills. These are the skills. Persuasion and negotiation. Kan, nak jadi leaders dan sebagainya, dia kena
pandai pujuk, nak jual barang kan, nak buat promotion, nak buat TikTok, semua tu lah, those kind of things. Okay, that's what they want. Dan kita ada skills masa COVID. Empathy. Guru boleh empathy tak? Tanya, boleh tak? Boleh masuk tak? Tak boleh masuk, apa alternatif? Okay. Yang ni nampak macam senang kan? Tapi kita pun rasa kadang-kadang stres. Okay, itu berlaku. Back kepada kita punya FPK lah. FPK dah cakap dah. Kan? Dah lama cakap kata, kita nak individu yang bersepadu. Yang holistik. Ada high moral standards. Kan? Kalau bagus ICT semua tu, jangan pergi hack. Ethical hack. Sekarang ada kursus nama dia ethical hacking. Hacking yang beretika. Contohlah kan macam mana dia nak etika ni. Okay. Untuk kesejahteraan sesuatu negara. Everybody can say that. Okay, responsible well-being. Jaga well-being. Dan boleh menyumbang semula kepada keharmonian ummah. So, back kepada soalan lah. Jadi, apa-apa pun walaupun kita ada beberapa tujuan dan sebagainya, balik kepada purpose of education. Dan kita banyak pada FPK kita lah. Okay, that's the recap. And these are the thing. Gabriel Pasternak. And sekarang pukul berapa? Okay. This is lah nak tunjuk kata. This guy, dia menang. Pernah tengok tak? Pernah kan? Cerita Slumdog Millionaire ni. Okay. Dia menang ni. So inilah ada dia punya video clip, boleh tengok lah. Okay. So he won 20 million rupees untuk who wants to be a millionaire. Macam mana dia buat? Dia kata ini ABCD, it is destiny. Kalau penulisan item nanti grup 5, grup teacher Mira dan the game buat. Ni penulisan item tak bagus lah ni. Ni hi tiba-tiba yang ni eat. Kalau yang boleh teka dia teka je lah D. Lepas tu tambah satu lagi jawapan. He's experienced it all. Dia dah ada pengalaman semua tu. Semua soalan-soalan yang ditanya tu dia dah ada pengalaman hidup. Dia hidup susah dan sebagainya. Siapa yang belum tengoklah. This video clip will give you the whole idea lah. Daripada kecil sampai dia besar macam mana dia go through the slum area in India and he went. Ini pun cerita fiction kot I think. Okay. So that's it. Here. Ini sedikit lah penutup untuk topik ni. So now we not really want to focus on the grades and the scores juga, tapi nak tengok benda ni yang semua ni. Yang penting-penting ni, empathy, kindness, integrity. Yang ni payah ni, integrity. Kalau saya ada pelajar yang smart, pekerja siapa yang cakap? Steve Jobs ke siapa? Warren Buffett ke apa? Dia cakap, saya ada pekerja yang pandai dan integrity, saya akan ambil integrity dulu. Okay, saya tak ingat lah how the quote is. Okay, skills, strengthened by empathy. Kemahiran dia berfikir di luar kotak. Tapi banyak cakap pasal empathy lah sekarang ni. Okay. Okay, sekarang 3:30. Sekejap lagi saya ada satu aktiviti untuk statistics. Kita rehat sekejap boleh? Kita rehat dan group work lah. Saya akan masukkan dalam group. Kita akan buat sebelum saya lecture. Sebab saya dah try dah 2-3 kali lecture, tak jalan. Lepas tu still lagi confused sebab statistics. Jadi saya rasa kita buat aktiviti. Saya bagi latihan, kita buat in a group based on my notes. Nanti saya masuk satu-satu. Sekarang kita rehat sekejap. 3:27. Kita masuk balik pukul berapa? 3:40 boleh? Rehat sekejap. Sekejap lagi nak buat matematik. Saya nak cakap sekejap lagi nak buat matematik. Okay. Sekejap saya nak tangkap gambar Ustaz Ashraf. Siapa yang ada ni? Smile. Okay. Intan pun ada, Zain pun ada. Okay. Rehat sekejap. Saya lupa nak share nama apa. Dan siapa yang dah siapa yang masih lagi belum letak nama apa ni? Dah buka. Wani buka kamera sekejap. Saya tangkap sekali. Okay, boleh bergerak-gerak, boleh berehat lah. Siapa yang nak rehat, saya nak ingatkan isi email. Sekejap lagi kita jumpa 3:40 kan. Kita buat matematik. Saya share juga skrin saya untuk QR code. Intan, tadi dah minum sambil-sambil. Thank you.
saya baru masukkan dalam WhatsApp group. Dapat tak? Word document. Statistics. Dapat. Okey. Okey. Macam ni. Tugasan ni dia ada kaitan dengan macam ni. Ini soalan dia kan. Okey. Ini saya baru bagi dan kemudian saya ada siang tadi saya ada even dalam dalam online learning pun saya ada masukkan ada inilah tugasan hari ni berdasarkan nota ni dengan Excel ni. Kalau nak rujuk Excel boleh lah. Okey, saya akan buat breakout room 4 orang satu group dan kalau boleh buat dulu dan refer dengan nota. Tapi saya akan masuk satu-satu group lah. Saya akan cuba masuk. Okay. Hopefully by the end of the class, kita boleh come up with answer. Tengok nak share nak share Excel pun boleh. Okay, cuma just name the group. Saya buat randomly. Kan nak decide nak join group dengan siapa? Nak ikut kawan? Let me know. Ikut yang payment tu punya boleh tak Lota? Tak dengar. Ikut apa? Siapa cakap tadi? Sri ke? Saya cakap ikut yang assignment kita punya tu boleh ke tak doktor? Setuju. Kau ikut group presentation. Okay. Kalau rasa selesa dengan group presentation, kita ada berapa group tak? 11 ya? Ya, 11. 11 group kan? Saya pun dah tak ingat. Orang satu. Tak silap saya. Okay, 11. Itulah last group. Okay, saya buat breakout dulu 11 orang. Buat dulu. Refer kepada nota. Sebab kalau saya selesai lecture, it's not going to be meaningful sangat. Sangat. Saya dah try banyak kali dah. At the end, masih lagi blur. Ataupun siapa yang okey lah. Siapa yang blur dia blur. Okay, jadi saya kata 1 sampai 19 dulu. Jawapan semua ada. Nanti saya bagi. Lepas tu kita akan go through yang hopefully cepat lah. 1 sampai 19 sampai sini. Okay. Yang boleh lah. Especially yang kira-kira ni dulu ke. Kira-kira ni supaya biasakan guna Excel dan sebagainya. Okay. Kita nak buat hands on sikit. Sekejap ya. 11 orang. Okay. Ada bantahan kan nak guna ikut group presentation? Okay. Semua diam maksudnya setuju. Saya akan buat breakout room. Okay je. Okay. Itu school study. Ada dia ni. So saya kena stop sharing sekejap. Assign part. Pilih ya, saya buat 11 breakout room. Let participant choose any session. Create assignment. Okay. Start. Malah
Okey sangat doktor. Sabar Okey, pecah doktor. Okey. saya. Okay. Jom kita tengok Ustaz. Jawapan ada, Ustaz saya bagi jawapan. Okay. Tak risau. Okay. Boleh nampak tak slide saya? Slide saya. Saya tengah share screen. Semua ada thumbs up. Semua Oh, tadi nangis. Ustaz main nangis. Jangan nangis. Okay. group member tidak sempat nak tulis jawapan. Okay, tak apa. Kita tak perlu hantar hari ni pun. Take your time lah nak buat. Because ni latihan kan. Tapi at least buat. Kita copy paste tu. Okay. Yang saya tunjuk. Satu lah sebab semua duk tengok. Banyak yang duk tengok apa. Macam nak buat Excel dulu. Lepas tu nanti saya back kepada formula. Soalan 6 sebab ramai dah go through soalan 6 kau ingat. Kau ada yang nak share macam mana nak buat? Siapa nak demo? Siapa nak demo? Ya. Ada orang nak demo? Ustaz Ashraf nak demo? Tak pandai tak, tapi boleh lah cuba. Okay, baik. Saya bagi Ustaz Ashraf demo sekejap ya. Ustaz Ashraf share screen lah. Tunjuk. Daripada copy paste boleh ke? Tunjuk daripada copy paste ke Excel. Susun boleh ke Ustaz? Kan nak tengok yang dah siap. Susah sikit Oh, susah sikit. Okay, tak apa. Yang mana selesa? Tu dah siap. Ni yang tadi. Okay. Kan? Ni yang attend class tu dah. Attend class, okay. Tunjuk kat dia pun macam, okay. So, Ustaz Syah copy masuk ni dari satu row yang attend class. Dan ni dah sort kan? Dah sort. Belum. Dia belum sort. Belum sort tak apa. Kalau belum sort pun kita boleh guna data, boleh formula tadi sebenarnya. Tapi kalau nak sort pun tak apa. Tunjuk macam mana nak Sort sort. lah. Okay. Sort. Sort ni. Tapi tak apa. Okay. Sort tu maksudnya kita nak susun benda kecil ke besar ke kecil lah. Okay. Sort Susun benda kecil lah, no? Okay. Continue with the current selection saja. Sebab okay. Kemudian apa? Okay, kat bawah. Slide bawah. Bawah tu lah. So kita tengok Ustaz Ashraf naik atas lah. Yeah. Kita nak tengok data dia daripada data sel dia B3. Tengok 241 tu kat B3 kan? Okay, just nak bagi tahu kawan-kawan lah B3. Sebab lain lah kalau orang lain paste dekat H3, kena ambil data H3 lah. Itu ya. Okay, yang ni H3, B3 sampai berapa? Yang paling B3 sampai B50. B50. Okay, sekarang kita main dengan kat bawah lah. Main dengan formula kat bawah je lah. Sum. Okay, yang ni nak guna Excel lah. Okay, klik sum. Sum tu maksudnya kita tambah semua data yang kita ada tu. Okay. So, ada sum. So, kalau tengok dekat function, saya minta annotate lah. Okay, boleh. Okay, kalau kita tengok kat function ni, kan dia sum B3 sampai B50 lah sebab Ustaz select data tersebut. Okay, itu sum. Jadi dia tambah semua lah. Dia tak buat apa lagi. Kan, ini diguna semua data yang kita ada. Kita ada berapa data tak? Ustaz boleh agak-agak apa lah. 47 kot. 47 ke? 48 orang. 48 orang. Betul. 48. Okey, 48. Okey. 48 orang ni maksudnya kita tambah semua dapatlah 13,268. Ini markah dia lah. Okey, markah dia okey. Sekarang kita check mean. Mean tu maksudnya purata. Kalau kita tengok nota mean ialah purata, kita tambah semua bahagi dengan berapa orang yang ada lah. So kalau kita buat manually, kita just ambil 1368/48 kan? Dapatlah jawapan. Tapi jangan lupa tanda ni lah. Tanda apa? Tanda sama dengan. Kalau Excel mesti kena ada sama dengan. Okay? Kena ada sama dengan. Lepas tu, itulah satu. Kalau Ustaz Ashraf buat satu sel lain, letak kat satu sel lain. Sel mana-mana yang keluar kat luar pun tak apa. Kat sini pun tak apa. Boleh tak sama. Boleh je satu nak tunjuk. Buh mana-mana. Buka mana-mana je. Okay, right. Letak simbol sama dengan. Klik satu sel.
Tak boleh. Tak boleh sebab annotated kot. Cuba Ah, stop itulah. annotate. Stop annotate. Tak boleh stop. Kan stop sharing kan? Kadang-kadang dia macam tu, dia pening. Dia stop sharing, share balik. Okay. Boleh. Okay, right click, tak sama dengan. Lepas tu, pergi dekat sel 132628. Just click kat sel tu. 13268 tu. Oh, ni. Sel B51. Slash, ni divide tanda slash kan. Slash Bahagilah. Slash. Slash berapa tadi? Berapa orang? 48. Ni kalau yang tahu formula lah. Kalau yang tahu formula dia saja nak main-main. Okay, enter. Okay, ini kira manual. Yang bawah tu. Kan? Maksudnya kira manual lah ni. Senang lah. Sama dengan Ni sama senang dengan Excel ni. sama dengan min bawah tu. Min. Tu Klik tak sama. dekat min. Klik dekat sel yang min tu. Klik situ. Dapat kan average. Yang ni kira kalau kita guna Excel punya ni je. Tak payah tahu formula. Kita just guna dia punya function dia punya shortcut. Sama dengan average. Dalam kurungan ambil data yang kita pilih lah. Cuba Ustaz Ashraf letak cursor dekat FX ni. Ni mana? Letak cursor dekat sini. Dekat FX tu. Dekat atas ni. Atas. Bukan FX Oh, atas. ni. Function. Letak cursor. Kat sebelah dia. Bukan dekat situ. Dekat dalam kotak dia lah. Sebelah dia. Oh, ni. Cursor. Okay. So dia akan select lah. Okay. Average data yang kita nak tadi B3 sampai B50. Cari Sampai min B50. untuk data tersebut. Lepas tu enter. Enter, dapat tak? Dapat sama dengan 276 yang kita kira manual tu. 276 tu kita kira, maksudnya kita kira dia punya manually lah. Enter. Okay, dapatlah 276.417. Sama macam kita kira manually kan. Kita kira manually, kita sum bahagi dengan 48. 48. Yang standard deviation ni, yang saya bagi dalam slide tu, saya buat macam mana saya dapat daripada mean. Saya kira mean dulu, lepas tu saya tolak pula satu-satu daripada mean. Itu manual dah tu. Apa dia? Mean tu purata lah purata. Kira manual lah. SD tu standard deviation, nampak dia punya formula Excel, stdef.s. Lepas tu dia ambil tu. Yang ni macam siapa nak guna Excel untuk kira lah, untuk cepat. Tapi nanti dalam SPSS, kita akan dapat semua klik ya, tak payah buat pun dalam ni. Dia akan tu bagi output. Tapi dapat tahu Excel dulu, macam mana dapat Excel based on formula yang dia bagilah. Standard deviation punya formula agak detail. Kalau nak kira satu-satu memang leceh kan, kena cari mean, lepas tu 280 tolak 136 tolak 27. 27.1, lepas tu kuasakan 2, dapat sum of scores. Lepas tu square root lah. Siapa tu? Tu maksudnya itu formula lah. Saya try buat manual kepala tadi, doktor. Dia apa dia? Saya try buat manual, pening kepala tadi. Siapa tu? Siapa cakap tu? Saya Nofal. Oh, Ustaz Naufal. Okay. Teacher Naufal. Okay kan? Manual dulu. Menu tu kalau banyak sangat tak ni lah, tak apa. Dulu untuk dulu silibus sepatutnya kena kira tangan. Saya tukar silibus. Kalau kena kira tangan, jenuh jugalah. Ada exam lah, kena ada exam. Kena tanya, so jadi saya tukar, kita tak ada. Kita nak tahu, dah faham formula, apa maksud standard deviation tersebut, apa maksud mean tersebut. Okay, sekarang dapat 58. Jangan risau, saya bagi jawapan lagi. Tengok jawapan, semua saya bagi jawapan. Tengok dulu, minggu depan kita sembang. Okay, tak apa. Nanti kita kalau pergi kat YouTube saya, bawah-bawah yang lama-lama tahun 2017 tu, adalah saya cakap macam mana nak main dengan data sikit. Kalau nak berminat lah. Kalau tak minat, boleh tunggu minggu depan. Okay, kita sembang sikit. Kalau ada pertanyaan lagi, kita sembang minggu depan. Saya akan beritahu lah kenapa mean, apa guna, apa keperluan. Bukan setakat faham nombor saja. Apa maksud nombor tu, yang penting. Kelas kita, apa maksud nombor tersebut. Contohnya macam tadi, apa maksud, macam mana kita nak compare yang hadir kelas dengan yang skip kelas. Kita tengok mean, kan? Kita tengok mode, kita tengok. Jadi macam mana kita nak buat interpretasi. Yang hadir kelas, markah mean dia lebih tinggi lah. Jadi terbuktilah kena datang kelas, contoh. Itu dia punya interpretasi lah kalau kita nak buat sebagai guru. Kita akan kata, okay. Kalau yang skip kelas tu kita nak tak mana tu? Kan yang ni yang attend kelas.
yang skip kelas kita nak Boleh, boleh. Okay, ni sebab ustaz buat guna template ni. Kalau buat yang baru, tak sebelah-sebelah lah. Tak sebelah-sebelah, tak payah kira manually. Letak dapat sebelah-sebelah. Yang contoh yang saya buat slide 48, ustaz dah override kan atas dia kan. Kalau tak override lagi boleh guna yang ni apa ada yang XM ni. Dia yang ini yang formula nak kira standard deviation manually, sisihan piawai manually. XM ni ialah skor setiap satu. 241 tolak dengan min tadi kita dapat apa? 276 point apa tadi kan? Kita buat satu-satu. Ni kan, tolak dengan 276.417. So XM ni ialah skor ni kalau macam kita ambil ni 243 tolak 247 point apa tadi. 246 tolak dengan min. Tolak semua min. Tolak dengan yang min ni je. So nak tunjuk kira satu-satu apa maksud sisihan piawai tu, maksudnya berapa jauh skor tersebut daripada min. Sebab tu dia tolak dengan min. Dia tersisih daripada min. Kadang-kadang ada yang negatif, ada yang positif. Semua tu kena tolak dengan min kan doktor. Sebab tu bila kita tambah semua dapat kosong. Make sure dapat kosong. Kalau dapat kosong tu betul lah. Tapi kalau dapat kosong kita tak boleh nak guna apa, sebab tu kita kuasakan 2 kat last kali tu. Yang X tolak M dalam kurungan ada kuasa 2. Jangan stres, jangan tension. Yang penting faham formula tu dulu, tengok nota. Lepas tu kalau ada masa main masuk dalam Excel site, just nak bagi formula dengan guna Excel. Sebab lepas tu kita akan guna SPSS pula. SPSS senang tapi ada setengahnya tricky sikit. Tapi kita akan dapat data terus. Yang pentingnya kita nak interpret apa maksud data tersebut. Kita bukan nak kira macam mana nak dapat data tersebut. Macam mana nak dapat, kita buat guna aktiviti ni lah. Okay? Sebab sekarang ada teknologi, tak payah kira tangan. Baik. Okay, jadi siapa yang finalize lah, sekejap lagi dalam malam ni saya hantar SPSS. Try download lah, try install. Install guna 64 bit dulu. Bila install tu cuba jangan pasang internet. Faham lah. Okay, jangan pasang internet. Maksudnya masa download tu kalau internet memanglah kena ada internet. Bila dah nak install, nak klik install tu kan, tutup internet set wifi tu, install dulu bagi masuk dalam komputer. Lepas tu jangan update. Update nanti dia detect tak ada key code. Okay. This is recorded. Aduh dah VPN. VPN Okay. Kita stop dulu. Siapa yang nak jumpa saya lagi, stay back kita give me 2 minutes, I'll join. Yang lain boleh keluar, saya dah semua orang dah scan QR code dah. Saya letak jawapan. Doktor, Buat tengok jawapan. Okay, kumpulan saya nak tanya kamu berkaitan dengan yang storybook app yang kami guna. So saya share screen. Sekejap, teacher Sharon, give me 2 minutes Boleh. Okay. While others are leaving. Okay, yang lain boleh keluar. Bukan halang. Terima kasih doktor. Thank you. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Thank you, doktor.